Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar you all semua kat luar sana? Saya Rohana Ismail. Bersiaran lagi pukul 11 dari Shah Alam. Selalu saya bersiaran pukul 10. Hari Jumaat je saya bersiaran pukul 11. Sebab pukul 9 sampai pukul 10.30, bawa ke 10.45 sometimes, every Friday, saya ada kelas. Kita ada kuliah pagi. Kita ada ustaz. Ustaz kita ada buat bacaan dia setiap Jumaat tu dia berselang-seli Yasin, surah Kahfi, surah Yasin, surah Kahfi, tapi ada lepas tu diselangi juga dengan tazkirah pagi. Jadi itu sebabnya hari Jumaat saya buat live lambat. Okay, so apa khabar sahabat-sahabat saya kat luar sana? Saya doakan pagi ni dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya untuk you all hari ni dan dipermudahkan urusan. Okay, tak kira lah dekat mana saja you all berada. Okay, so syukur Alhamdulillah. Salam Jumaat. Saya ucapkan kepada semua terima kasih terima kasih kepada semua follower saya yang baru follow dan juga kepada follower saya yang sentiasa berada bersama saya, sokong ya. Kalau you all tak sokong, saya tak akan adalah dekat sini. Okay, jadi syukur Alhamdulillah. Saya doakan juga you all kat luar sana, di samping diberikan kemudahan rezeki dan juga Allah pinjamkan juga ya, Allah pinjamkan juga kesihatan kepada you all semua. Lagi-lagilah di dalam pandemik sekarang. Okey. So, assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. You all yang mana belum minum, jemput-jemput minum. Jangan tinggal breakfast ya, sebab breakfast itu wajib ya. Wajib mesti breakfast ya. Tak kisahlah ada separuh orang ambil breakfast tu air je, ada ambil susu, ada ambil suplemen. Macam saya ambil heavy sebab saya tak pernah ambil lunch, saya seldom lah ambil lunch. Jadi saya memang heavy breakfast. Heavy breakfast tu mungkin mihun goreng ke, depends lah, ataupun roti ke, something like that. Okay, tak payah berceloteh pagi-pagi pasal breakfast ya. Okay, saya punya borak santai sangat-sangat again benda yang dekat di hati lah. Okay, so sebelum saya proceed atau continue, saya just nak confirm, nak check dulu ya. Saya punya suara, hopefully suara saya doakan suara saya jelas didengari dan gambar saya pun jelas dilihati. So saya doakan you all boleh bersama saya sekejap je, tak lama, it's about half an hour probably ya. So pagi ni saya punya topik very simple very simple. Kalau you tengok dekat saya punya headlines tu, headlines macam baca berita pula kan. Kenapa kena jaga hati? Kenapa? Semua orang ada hati kan, tapi kita tak nampak hati kita kat dalam. Betul tak? Especially sebenarnya is for everybody, tapi saya nak sentuh lebih menjurus kepada usahawan ni yang kena lebih jaga hatinya, hati sendiri tau. Jaga hati sendiri dahulu, baru boleh kita jaga hati orang ya. Jadi kita jaga hati orang seumpama kita jaga hati kita. Tapi hati tu tak nampak kan, kita tak nampak hati tu besar mana kan, kecuali kalau you doktor punya profession sebagai doktor kan, jadi you boleh bedah dia, boleh tengok. Yang selalu kita nampak mungkin dekat dalam buku ya, hati tu mungkin boleh tunjuk gambar kan, tapi fizikalnya tu macam saya personally saya tak pernah tengok, tapi kita boleh tengok lah benda tu daripada gambar, ataupun kalau kita pergi klinik kan, atau pergi doktor, dia akan tunjuk. Jadi hati tu seketul darah, seketul daging melekat kat sini tu, kita panggil dia hati. Tapi definitely everybody, selagi kita dikenalan manusia dan juga haiwan mempunyai hati. Bukan manusia saja tau. Tengoklah kebesaran Allah. Okay? So saya tak nak cerita lagi fungsi hati tu. Saya cuma nak tanya, nak share kenapa kita kena jaga hati. You all tak nak jaga hati, it's okay, tak kisah. Tapi saya nak share ni kenapa kita kena jaga hati. Dan saya juga menasihati
diri saya supaya menjaga hati. Sebab hati ni dia berkait dengan emosi tau. Kan? Kalau hati tu tak betul gayanya, tak betul lah langkah legok jalan kita. Okay? Sebab daripada hati itu, dia akan terselelah keluar. Jadi, kenapa pentingnya kita jaga hati? Jadi, dua perkara yang sebenarnya kita personally lah ya. Dan ini saya ambil kata-kata ini. Kata-kata ini adalah daripada siapa tahu? Dia kata, jagalah hati. Okay? Jaga hati tu untuk apa? Jaga hati tu supaya dia dapat bekalkan dua benda. Ya? Dia dapat bekalkan dua perkara. Okay? Yang pertama, dia dapat bekalkan Assalamualaikum. Siapa di sana? Terima kasih join live saya. Okay. Kita jaga hati ni dua tujuannya. Adalah Assalamualaikum Cik Syarul. Alhamdulillah join saya pagi ni. Okay. So, dua perkara yang saya ingat. Ini adalah kata-kata tulisan daripada founder RF3 World, Datuk Seri Nazir Omar. Dia kata jagalah hati. Jagalah hati supaya dapat dibekalkan dengan dua perkara. Satu adalah kita bekalkan hati itu dibekalkan dengan kesungguhan, okay? Kekuatan dan kesungguhan. Kenapa Assalamualaikum? Waalaikumsalam ya Cik Syarul. Okay. Dia kata dua perkara. Saya petik lagi. Ini adalah petikan tulisan nukilan Datuk Seri Nazri Omar. Dia adalah founder kepada RF3 World. Yang telah berada di 54 buah negara. Adalah satu-satunya syarikat anak Melayu jati yang berasal dari Teriang, anak kampung yang telah berada. Dia telah dengan bangganya lah saya boleh katakan di sini, dia dah plug in RF3 World flag dekat 54 countries. Okay. Cumanya dekat Malaysia ni mungkinlah belum lagi keseluruhan rakyat Malaysia ni kenal. Masih ada lagi. So, dia kata kenapa sebab hati ini kena jaga betul-betul sebab ada dua perkara. Satu adalah untuk bekalkan kekuatan, dan yang kedua adalah untuk bekalkan kesungguhan. Kenapa dia katakan dekat berbekalkan kekuatan? Sebab hati ini mengawal emosi. Mungkin orang tak bersetuju dengan pendapat saya. Ini saya punya personal opinion ya. Sebab berada dalam dunia bisnes, there is always competition. A competition yang kita sentiasa untuk mencari kelainan, keunikan untuk kita berada di pasaran, untuk kita dikenali. Kita nak buat self branding, kita nak buat sales, kita nak supaya orang kenal kita, is bergantung kepada kekuatan. Kekuatan itu adalah pada saya dengan kekuatan yang kita bina hati kita. Maknanya kita sentiasa bercakap dengan hati supaya hati itu dapat mengawal emosi. Bila dapat mengawal emosi, kita dapat mengawal pergerakan tutur kata, kita dapat mengawal pergerakan persekitaran, kita dapat mengawal pergerakan gerak mata, senyum kita, semua dapat dikawal. Okey. Jadi dengan kekuatan hati itu yang dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan semangat yang inner strength kita ataupun inner boss kita yang sangat kuat untuk apa? Untuk berjuang. Okey? Berjuang untuk apa? Berjuang demi your big why. Itu sebabnya bila dia akan memberikan, kita kena bekalkan untuk dapat dibekalkan dengan apa saya kata tadi, dengan kekuatan. Bila kita ada kekuatan hati yang kuat, kita pun tak tahu hati kita lembut ke cair ke lembik kan. Tapi yang penting bila kita dah bina kekuatan dalaman kita, kita akan membuatkan hati itu sangat kuat
dan dia dapat mengawal emosi. Dia dapat mengeluarkan positif aura. Bila positif aura itu, orang bersekeliling kita akan merasai, dia akan merasai aura. Kalau you tak percaya, you try. Bila you ada bawa negatif aura yang lahir daripada sini, dia akan terlahir dekat ni, dekat you punya ni, muka ni. Okay? Itu sebabnya orang kata negatif aura, kita boleh rasa. Okay? Tapi kalau kita didik dengan kekuatan hati kita, dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang menjadikan kita kuat, survival, dan menjadikan kita boleh jadi kuat. Itu sebabnya hati tu kenapa kita kena jaga, yang saya kata tadi, untuk dia bekalkan kekuatan. Yang kedua, bila kita jaga hati kita secara baik sebab nak jaga hati ni it's not easy. It's not easy. Sebab kita manusia, kita dikelilingi dengan manusia yang lain, dan individu itu adalah berbeza. Assalamualaikum Amira, apa khabar? Terima kasih join live saya pagi ni. Ni nak cerita pasal hati. Nampak tu, hati berbunga-bunga, dia keluar dari dekat kepala tu. Dia lahirnya daripada mana? Daripada hati. Hati itu dia akan terjemahkan emosi dan dia lahir dekat rupa paras ni. Jadi itu sebabnya kita kena jaga hati. Apabila kita dah beri kekuatan kepada hati, bila kita dalam bisnes, kita akan buat bersungguh-sungguh. Kita ada kesungguhan untuk buat apa yang kita dah buat dalam bisnes. Kita tak mudah mengalah. Kita tak mudah putus asa. Kita tak mudah patah semangat. Yes, Amira, thank you very much. Buat sharing banyak-banyak. Panggil kawan ramai-ramai sesungguhnya. Saya berdoa agar you all semua kat luar dibukakan minda dan hati untuk dengar. Bukan tazkirah pagi lah. Konon-kononnya sebab saya baru habis kelas, ada habis tazkirah pagi tadi. Okay. So, yang penting, saya juga mengajar diri saya untuk jaga hati. Jaga hati, cuci hati, bersihkan hati. Tapi bayangkan ya, dia dekat dalam. Macam mana nak cuci? Bukan macam gigi kan. Kita boleh cuci gigi kita dengan Colgate, kita boleh pakai goggles untuk kita cuci. Tapi hati tu tak nampak. Jadi sebenarnya kita boleh cuci. Cara-caranya banyak kita nak cuci. Yang penting kita kena jaga hati. Saya kata tadi, kenapa kita kena jaga hati? Saya quote balik, inilah hasil nukilan daripada founder RF3 World yang saya menjadi ahli komunitinya, iaitu diterajui oleh Datuk Seri Nazri Omar. So dialah bagi kata-kata ini, jagalah hati supaya dia boleh supaya boleh bekalkan dia dengan hati. Kita bekalkan dengan dua perkara, kesungguhan dan kekuatan. Sebab bila kita nak buat bisnes, bila kita nak menjadi usahawan, kita hati kena kuat. Saya mengatakan pada diri saya sendiri, kita kena kuat. Kita kena kuatkan hati. Kita kadang-kadang kena matikan hati. Kita kadang-kadang kena lembutkan hati. Kita kadang kena hati-hati. It all goes back to hati. Itu sebab dia kata, jagalah hati. Dia punya statement tu sangat, Datuk Seri Nazri punya statement tu sangat, kalau kita kena read between the line. Yes, betul. Hati kena kental. Dan yes, betul Amira, sangat-sangat setuju. Kalau hati tu tak kental, kalau jiwa tu tak kental, kalau semangat tu tak kental, kita akan terkandas, kita akan apa orang kata, berhenti separuh jalan, kita akan drop dead, kita tak nak, kita putus asa. Itu sebabnya saya sangat terpanggil untuk share
hasil tulisan founder RF3 World ni, ya. Sangat cantik, sangat simple, tapi saya read between the lines. Saya mengolahkan kefahaman ini berdasarkan kefahaman saya, dan untuk saya menasihati diri saya, jagalah hati ini. Ya? Apabila kita jaga hati, kita dah kuatkan hati kita, kita dah kuatkan dalaman kita dari banyak perkara yang kita boleh kuatkan, ya. Satu, of course, ya, definitely itu for sure. Selagi kita bergelarkan Melayu Muslim, kita always go back to Allah. Itu memang tak ada dakwa-dakwi. Itu mesti, ya, itu mesti. Dan yang keduanya, macam mana kita kena jaga hati. Kita biasa orang kata, oh, jaga hati kena makan hati. Itu makan hati bahaya, ya. Tapi kita jaga hati kita dengan apa? Dengan persekitaran yang positif, dengan circle yang positif, ya, dengan environment yang positif, supaya hati itu akan jadi cantik. Apa-apa pun dari hati, kalau hati tak ikhlas pun tak hidup tak tenang. Betul sangat-sangat. Itu yang sebabnya jagalah hati. Sebabnya daripada hatilah terbitnya segala-gala. Daripada hatilah terbitnya emosi. Daripada hatilah terbitnya terlahirlah kata-kata. Okey? Tapi itu sebabnya apabila kita tak jaga hati, itu yang kita jadi tak tentu hara, kita jadi kita akan jadi self-centered, kita akan jadi defensif, kita akan jadi very introvert kita untuk diri kita je. Okey? Dan kita tersasar kalau kita tak jaga hati kita betul-betul. Ini is reality. Saya bercakap ni, saya mengingatkan diri saya. It's reality. Kena sentiasa jaga hati. Okey? Kalau tidak nanti jiwa itu mati. Okey? So, kenapa kita kena jaga hati? Macam mana kita nak kena jaga hati? Apa jadi kalau kita jaga hati kita? Ya, sebab hati itulah yang kata Datuk Seri tu, dia membekal, supaya dia dibekalkan dua perkara. Hati kita kena bekal dengan kekuatan, hati tu bekalkan kesungguhan. Dengan hati, baru kita boleh move forward. Dengan hati itu, kita akan timbulnya kehendak, kita akan timbul keinginan, dengan kita akan timbulkan impian, kita akan timbulkan segala-gala daripada dalam. Barulah kita bertindak. Bila kita bertindak, khususnya you all bertindak, bila dah letak dalam hati, aku nak berbisnes. Bila dah bulat hati itu, kita bertindak, kita laksanakan. So, bila kita laksanakan, kita kena pegang. Kita kena move on. Kita kena pastikan apa yang kita buat itu menjadi. Hati tunjang utama. Betul. Sebab daripada hatilah, ya. Kalau hati tu tak cantik, akan terlahir dekat muka. Kalau hati tu busuk, walaupun kita tak dapat bau, busuk hati akan terlahir dari wajah ini. Kalau hati itu lemah, akan terlahir dekat wajah. Terlahir dengan kata-kata. Jadi, kita jaga hati kita. Kita cuci hati kita dengan pelbagai cara. Ramai orang, cara dia berbeza-beza. Tapi for sure, yang nombor satu ini memang for sure lah. Tapi kalau ada yang masih belum lagi, fikir-fikirkan, renung-renungkan. Maknanya, selalulah bercakap dengan Allah. Nak jaga hati. Okay? Sebab saya selalu mengingatkan dua perkataan yang selalu Ustaz yang masa kami buat tiap-tiap pagi, tiap Jumaat pagi. Satu statement dia bagi tahu. Dia kata, bila kita nak bercakap dengan Allah, kita solatlah. Tapi apabila kita nak Allah bercakap dengan kita, bila kita nak Allah berbicara dengan kita, mengajilah. Baca Quran. Jadi kan, bila kita nak jaga hati kita, dua-dua itu kita kena buat. Suka tak suka, kita kena solat,
kita cakap dengan Allah, ya Allah Tuanku, jagalah hati aku supaya tidak terpesong. Dan bila kita nak dengar Allah berbicara dengan kita, kita bacalah Quran. Jadi kan saya belajar untuk memegang kata-kata yang Ustaz dah sampaikan semasa sesi itu, sesi majlis ilmu, dan saya sampaikan. Semoga pada you all dekat luar sana, khususnya usahawan yang sekarang ni mungkin tengah berfikir banyak-banyak, tengah hati tak tenteram, ya, hati tak tahu atau hati lemah, ya. Jadi go back, balik, go back to basic, balik semula, betulkan hati, jagalah hati tu baik-baik supaya hati itu nanti boleh bekalkan kekuatan dan kesungguhan dalam apa saja yang you buat. Khususnya usahawan. Because you choose to be usahawan setelah berkata-kata dengan hati. Setelah you berbicara dengan hati. Setelah you mengambil keputusan mendengar kata hati. Jadi bila maknanya you dah bekalkan kesungguhan dan juga kekuatan, jadi you proceed. So bila you dah proceed untuk berkecimpung sebagai usahawan, you kena continue untuk kekalkan kekuatan dan kesungguhan hati tadi. Dengan macam-macam kaedah boleh kekal. Jadikan hati itu lemah. Jangan sampai hati itu jatuh. Jangan sampai hati itu pecah, retak, remuk. Itu kena jaga. Jaganya tadi adalah yang saya cakap tadilah. Kalau you jaga you punya hati dalam konteks seumpama itu, insya-Allah, izin Allah, kita sama-sama tengok you all akan berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab kita jaga dua-dua saya kata tadi kan. Jadi pentingnya hati. Jadi jangan sakiti hati ini, jangan sakiti hati sendiri. Bila kita dah tahu menjaga hati kita, kita dapat kesungguhan, kita boleh bekalkan kesungguhan dan kekuatan tadi. Kita boleh jadikan dia sebagai sesuatu yang orang lain pun nak apply. Okay. So, jadi pada saya, bila kita jaga hati kita, kita definitely boleh menjaga hati orang lain seumpama kita jaga hati kita. So, jadi you dah panjangkan apa yang you amalkan, jaga hati itu tadi, dan you panjangkan untuk jaga hati orang lain. Kan cantik apabila you berada dekat dalam dunia bisnes, you boleh move on, you boleh menerima segala kemungkinan, cabaran ke, segala kelemahan ataupun isu, masalah yang timbul semasa you dalam bisnes. Ya, usahawan-usahawan khususnya lah, sebab saya juga involved dalam bisnes, ya. Dan saya juga sentiasa mengajar hati. Sebab hati ini kadang-kalanya dia sangat berkait rapat dengan semangat, ya, dalaman dan juga emosi. Jadi kalau kita tak jaga ini sebaik mungkin, dia akan mengeluarkan energi yang sangat tak baik. Sebab kita ada inner voice yang sentiasa menanti untuk melihat kita. Itu sebabnya saya selalu dengar orang cakap, yang paling kita takut adalah the inner voice. Jangan sakit hati sendiri, lapangkan dada dan buka minda. Betul Amira, sangat-sangat setuju. Sebab kena berlapang dada. Kalau saya selalu cakap dengan saya kan, lapang dada tu macam mana mami? Dibuka. So kadang-kadang anak-anak ni agak kurang bahasa Melayunya kan. Jadi kita kena explain a bit detail. Kadang-kadang they make joke of it. Macam mana nak? Hati tu kita tak nampak. Macam mana kita nak jaga? Takkan kita nak keluarkan mami? You know? So those things
those things kita kena bagi analogi ya, kepada budak-budak sekarang lah kan. Macam kita dulu-dulu kita banyak, mak bapak saya banyak menggunakan pepatah orang tua. Jadi itu sebabnya saya bila berbicara, bila saya berborak, bila saya bagi pendapat, bila saya bagi counselling atau mentoring, saya selalu banyak menggunakan analogi atau pepatah orang tua, dikaitkan supaya orang faham. Itulah back to hati tadi. Tolonglah jaga hati supaya hati ini dapat kita bekalkan dengan, bila ada kesungguhan dan kekuatan, kita boleh fly. Kita boleh terbang tinggi. Di mana-mana saja kita berada. Tapi kalau hati kita dah rosak, kita tak boleh ke mana-mana sebab dia akan mencari, dia akan terus rosak kalau kita tak cepat-cepat baiki. Okey, kalau dia retak cepat-cepat, ambil gam, digamkan, jangan sampai dia berkecat. Jadi sangat hati itu dia ingat, saya selalu pesan saya, hati itu berkait rapat dengan emosi dan berkait rapat dengan semangat. Jaga supaya apabila kita ada kekuatan, kesungguhan di hati, terlahirnya daripada percakapan kata-kata, lahirnya aura positif. Maknanya sentiasa bercakap yang baik-baik. Dan bila kita sentiasa cakap yang baik-baik, aura baik akan sampai. Sebab lama-lama, sebab saya lama mempunyai pengalaman kerja yang sangat lama dekat dalam persekitaran manusia. Jadi kita boleh rasa kita boleh rasa aura negatif dan aura positif. So bila kita tengok je orang, automatically sama rada sebab agaknya dah sentiasa dengan manusia kan, 24 jam tu, jadi kita dah dapat boleh agak. Bila orang tu masuk je, kita dah nampak the aura is there. Jadi kita tak nak kita pula bila kita bergerak orang boleh nampak kita punya aura. Itu kita tak nak. Kita nak represent diri kita ni dengan positif aura. Yang mana bila orang nampak kita tenang, cool, decent. Wow, terbaiklah Kak Ana. Insting hati. Sebabnya apa? Kita tak perlu paras muka yang cantik, tapi kalau ada paras muka yang cantik, sangatlah cantik, disertakan dengan hati yang cantik tadi. So, untuk kita jadi cantik, luaran ini, dia sebenarnya daripada sini. It's okay, kita tidak cantik daripada paras rupa. Tapi kalau sini kita cantik, sini kita cantik, dia akan lahir. Dia akan lahir automatically di luaran. Jadi, it's okay. So, pada saya yang penting sini. Jaga sini sesungguh-sungguhnya. Supaya dia tidak retak, dia tidak jatuh. Sebab nanti bila dia retak tu, kita kena ambil masa untuk cantumkan. Bila dia jatuh, dia tercicir, kita kena cari. Itu susah. Proses tu lambat. Jadi, kita pastikan dia jangan tercicir. Assalamualaikum Nita. Alhamdulillah. Thank you Nita. Mazato. Thank you everybody. Salam kenal. Yes Ita. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum Mazato. Thank you very much. Attend live saya. First time Mazatul Anita. Thank you. So sudi-sudilah seterusnya. Saya punya live ni ada 3 kali tau. Pagi hari Jumaat saja pukul 11, hari Senin sampai hari Khamis pukul 10 pagi. Ini adalah borak santai berkenaan dengan live about business. Tengah hari dalam pukul 1 tu is saya punya borak santai. Saya punya live dekat rumah. Second time ya Mas Zatul. Thank you. Dan malam pukul 8, itu adalah topik yang popular. Saya banyak sharing berkenaan dengan pengalaman kerja saya di dalam bidang HR, managing people. Okay?
So, wah, yes 3 kali sehari. Sebab macam seronok pula buat live ni. Separuh orang dia sangat takut buat live, kan? Tapi saya macam, so what? You don't have to worry sebab, remember tau, pesan saya, bila kita nak bercakap ini, kita bercakap dari hati. Speaks from your heart. Bila kita bercakap daripada hati, it comes out fluently. Dia tak payah ada teks. Tapi kalau you bercakap bukan daripada hati, yakinlah, you akan teragak-agak yang mana yang you nak keluarkan dulu. Sebab dia tak synchronize dekat sini dan dekat sini. Kalau you bercakap daripada hati, it come out nicely and fluently. Dia ada rentak dan irama. Dan dia ada apa? Dia ada wave, dia ada cara, ya, dia akan keluarnya tu sangat cantik. Macam-macam ragam dan PL dia handle orang. Ya, Dita, dan itulah kepakaran saya. Saya sangat enjoy handle manusia. Sebab semasa saya bekerja dulu, tiap-tiap hari saya didatangi oleh pekerja yang mempunyai 1001 macam masalah. Ada nahu yang betul. Ada nahu yang betul. Sebenarnya, bila kita bercakap daripada hati, speaks from heart, dia sebenarnya ada penceritaan perjalanannya tu. Dia tak ada hawu biru, tak tentu hara, zigzagging, tidak. Dia punya penceritaan tu sangat cantik. Dia punya flow of the story. Saya kalau kalau bercakap, saya tidak ada teks. Daripada dulu kalau saya cakap, saya tak pernah guna teks. Saya cuma cakap, okey, hari ni aku nak, macam tadi, pagi ni, saya kata, saya nak cerita pasal kenapa kita kena jaga hati. So, jadi saya cakap. So, bila setiap kali apa topik yang saya nak share, it's always come from here. Jadi itu sebab mudah. Sebab kita tak payah menggunakan bahasa yang canggih-manggih. Ya? Kita gunakan bahasa kita. Kita gunakan bahasa layman term. Jadi biar semua orang faham. Kalau kita gunakan bahasa yang sangat canggih, which not come out from the heart, sangat susah. Okay? Dah tahu karakter orang senang nak handle. Sangat betul, Nita. Because salah satu saya punya keseronokan dan kepakaran saya adalah study people. Saya akan study individual. Ya, kalau dulu saya ada staff, individual tu akan study. Jadi, macam mana kita nak study orang? Daripada sini dulu. Kita pegang hati, kita boleh pegang orang. Itulah dia punya formula. Formula dia sangat simple lah you nak manage orang. Pegang sini. Bila pegang sini, everything goes accordingly. Okay? So, hati itu penting. Rosaklah hati, rosaklah semua. Betul. Itu sebabnya saya pesan, jaga hati. Jangan scare kita. Nah, kalau kita buat video call ataupun kalau kita Zoom, kita buat Google Meet, dengan pandang macam tu, saya boleh agak behavior orang tu macam mana. Jadi, itu sebabnya bila kita kenal, tapi orang boleh cakap, macam mana kita nak tahu hati orang? Memanglah tak tahu dia kat dalam, takkan nak korek kan? Tetapi dia serlahkan kepada dia punya behavior, dia serlahkan daripada dekat muka ni, dia serlahkan daripada kata-kata dia dan perbuatan dia. Daripada situlah kita kaji dia. Daripada situlah kita tahu siapa dia. Okey? Assalamualaikum. Amira. Betul tu, Kak. Kan? Assalamualaikum. Nirmala, thank you very much for you all punya time. Wah, dah setengah jam dah hari Jumaat ni. Orang lelaki yang mana ada dekat dalam ni, the male. Tak kejap lagi you all nak kena pergi solat Jumaat. Saya ingat lagi, tiap-tiap masa saya bekerja, tiap-tiap hari Jumaat, ya,
saya akan sendiri buat announcement sebab saya punya suara tak payah pakai mikrofon ya. Saya punya office sangat besar dan saya akan buat announcement. Setepat je pukul 12 habis, kita habis kerja pukul 12 suku, 12.30 tu saya akan start. All of you lelaki solat. So yang mana tak keluar tu automatically diorang keluar bilik dan pergi solat Jumaat. Nita. Ya, yes. Mazato, ni bahaya boleh baca diri orang. Harap janganlah baca diri akak. Bukan, sebenarnya baca orang tu baik. Sebab itu sebabnya saya kata tadi, bila kita jaga hati kita, bila kita baca hati, bila kita baca orang, kita jangan baca yang tak baiknya. Kita bacalah yang baiknya. Dan kita luahlah kepada orang tu yang baiknya. Yang aib tu jangan kita simpan, tak baik. Jadi hanya dia sendirilah yang tahu apa kelemahan dia. Ya Nita, ya boleh tahu. Tahu immortal suara. Ya boleh. Ya ke? Ya ke Nita? Okey, agak-agak macam mana? Suara juga memainkan peranan. Ya. Saya menggunakan intonasi yang berbeza kalau nak bagi presentation. Saya akan menggunakan intonasi yang berbeza kalau saya buat counselling. Kalau saya buat, kalau kita ada masalah dengan staff ya. Itu bila bercakap kita kena guna jiwa. Bercakap dengan jiwa kalau staff yang ada masalah. Jadi itu kita guna jiwa kita. Kita gunakan emosi kita bila nak bercakap. Jadi baru kita tahu siapa dia, macam mana nak handle dia. Apa masalah dia. Okay, Nita. Seorang yang biasa bercakap dengan orang bercakap rasa tersusun. Oh, thank you Nita. Sebenarnya saya tak tahulah sebab saya suka bercakap lah. Sebab dalam HR dulu saya memang suka bercakap. Saya suka bercakap. Sebab bila datang hari-hari orang, kita kena jumpa orang hari-hari, kita kena selesaikan masalah orang hari-hari, kita kena bagi pelbagai option kepada mereka hari-hari. Jadi saya bercakap tu kena macam agaknya macam dah fluent lah. Mazatul, nampak Sis Ana ni seorang yang penyayang, lemah lembut dapat. Tapi sebenarnya Mazatul, masa saya bekerja dulu, orang tengok muka saya, orang kata saya singa betina. Tahu tak gelaran yang saya dapat? Saya ni terkenal dengan seorang yang sangat tegas. Sangat. Tapi nak buat macam mana kan? Muka dah macam ni. Kalau saya tak jadi oleh kerana saya tahu kelemahan saya gunakan kelemahan itu, saya tutup dengan senyum. Jadi bila senyum, hilanglah aura ketegasan tu. Kalau tidak, memang diorang kalau nak datang jumpa saya, dia tanya saya punya sekretari dulu, macam mana? Padahal saya biasa je. Muka saya ni macam mana kan? Muka garang lah. Boleh. Sis aura sis ke anak tu. Kan? Dia macam mana? Muka tu macam tu kan? Tapi kenalah ubah. Jadi kan, kena tukar dekat hati ni. Hati ni okey, sekarang ni kita dah tahu. Okey, orang tahu kita ni garang, orang tahu kita ni tegas. Okey, hati kena betulkan, letak dekat sini. Okey, bila nak cakap, senyumlah sentiasa. Gelaklah selalu supaya hilangkan. Kalau tidak, orang akan, saya memang dikenali sangat dengan garangnya. Tapi mana sahabat-sahabat karib saya, dia gelak. Dia kata, Rohana itu garang. Gitulah. Yes, senyum tak perlu kata apa-apa. Memang. Memang sebab senyum itu akan akan menghilangkan segala-gala yang ada dekat sini ni. Tapi senyum tu kena ikhlas. Tak boleh main senyum-senyum je. Ingat tau, senyum ni dia datang kat sini, dia terpancar juga kat sini. Kalau sininya tak betul, dia tak sinkronis, tak menjadi. Saya melihat orang di sini, bukan di sini.
Saya baca orang di sini, bukan di sini. Itu satu lagi tips tau. Kalau you all nak cakap dengan orang, tengok di sini, bukan di sini. Di sini dia senyum, tapi dekat sini dia tak senyum. Itu tak betul. Okay, so saya begitulah cerita pagi ni asalnya. Kenapa kena jaga hati? Okay, jadi hati itulah sebenarnya punca untuk kita bentuk kita punya emosi, untuk kita kentalkan semangat kita, ya. Bila kita dah bekalkan hati itu dengan kesungguhan dan kekuatan, you can fly. You boleh pergi mana pun you suka. You boleh buat apa yang you suka. Sebab you dah jaga hati. Bila you dah jaga hati, hati itu cantik, dia akan terselelah keluar dan dia akan memberi aura yang positif pula pada orang lain. Itulah gunanya. Okay? So, ini dah dekat pukul 12. Saya takut nanti kalau ada sahabat-sahabat lelaki kita yang berada dekat dalam ini kan terkecukuacah pula nak pergi solat Jumaat kan, dah boleh kan? Okay. Saya ucapkan terima kasih kepada you all kat luar sana. InsyaAllah, rasanya pukul 1 ni mungkin tak kot. Ataupun saya tengok kalau saya boleh buat simple live. Dan jemput-jemputlah join saya live nanti pukul 1 ataupun pukul 1.30 lah, sebab lab ni tadi cepat dah lambat sangat kan, lab dia nanti terlampau dekat, boring pula orang tengok live kan. Tapi jangan lupa tahu pukul 8 malam nanti saya ada live, best punya topik. Saya belum fikir lagi topik apa, tapi kalau you all ada benda yang you all nak suruh saya share, boleh. Yes, Wawa, Assalamualaikum. Thank you Wawa Zainal. Join live saya. Thank you very much. Saya hargai you all kat luar sana. Share ya, share beramai-ramai, okay? Supaya kita sama-sama, sebab ini saja saya cakap, saya keep on saying, saya tak mempunyai kemampuan untuk membantu daripada segi wang ringgit, tapi saya berkemampuan sedikit untuk buat sharing pengalaman saya, ilmu saya sedikit untuk saya share. Jadi panjang-panjangkan, share lah ilmu ni supaya dapat dimanfaatkan dan sama-sama kita dapat pahala. Okay, so jangan lupa malam ini topik HR tau, topik orang, topik yang sangat best. Tapi kalau you all ada apa-apa topik yang ada terbuku di dalam hati untuk malam ini, boleh text PM saya, PM tepi, jangan PM tengah, nanti kena langgar. Boleh tak? Boleh share dan saya boleh kupas, bukan kupas mawang. Kita kenali gerakan mata bila berinteraksi. Sangat betul. Tajuk malam ni, yes, saya boleh buat. Tunggu tahu, malam ini tajuk dia kenali gerakan mata bila berinteraksi. Sangat cantik. Saya sangat suka. Sebab itulah saya sebenarnya. Okey, kita jumpa malam ni tau. InsyaAllah, saya doakan semua you all hari ini nak tahu psikologi. Dia sebenarnya tidaklah sangat kepada psikologi. Psikologi itu adalah kita belajar, tetapi yang lebihnya adalah kepada experience. Sebab experience itulah sebenarnya sesuatu yang kita belajar. Ingat tau, experience itu tidak ada universiti. Kita sendirilah universiti. Jadi experience saya adalah universiti dan saya keluarkan, ibaratnya saya ni lecturer. Mengeluarkan apa yang ada di dalam untuk dikongsi dengan you all. Kenali personality. Saya ingat tahu, saya bukan ahli psikologi, okey? Saya apa yang saya buat sharing nanti malam adalah berdasarkan pengalaman saya bergelumang dengan orang, dengan manusia lebih daripada 20-30 tahun lebih lah. Jadi itu yang saya nak share. Jadi saya tak ada buku, saya tak ada rujuk mana-mana buku, saya tak ada filosofi. Tapi apabila filosofi saya, apabila deal dengan manusia, kita senangkan hati orang, kita mudahkan kerja orang supaya Allah mudahkan kerja kita. Itu je saya punya filosofi apabila saya deal with people. Itu je. Saya selalu cakap itu dan saya terapkan itu dan saya amalkan itu. Jadi itulah menjadi moto, orang kata moto, itulah saya punya
pegangan apabila saya bekerja. Cakap daripada hati. Yes, okay. So malam ni pukul 8 malam jangan lupa tau. Atau tengah hari kan saya santai-santai kalau done. Sebab saya rasa ni dah dekat-dekat pukul 12. Saya rasa macam sangat mungkin saya garapkan sekali lah. Saya join sekali nanti lah hari Jumaat ni tak done nak buat pukul 1. Kan orang baru je join dah nak join dah lagi sekali macam tak best kan. Jadi bolehlah santai-santai nanti ya. Nanti malam tapi pukul 8 memang for sure. InsyaAllah izin Allah saya akan kupas tadi topik yang Maizatul rasanya. Maizatul yang bagi. Okay. Hi Nes. Hi Nes. Oh, thank you very much joining my live. It's not too late. Okay, it's not too late for me to know me who I am. Or you want to know detail, you can go to my page, R.I. Rohana Ismail. Page saya senang, nama saya sendiri, Rohana Ismail. Jadi tak payah cari-cari. Rupanya Rohana Ismail, kalau you nak tahu saya nak share je lah, belagak pula tu. Rohana Ismail tu, bila masa saya nak create saya punya page, Rohana Ismail rupanya banyak. Saya cakap dengan anak saya, okey lah Mami nak create je lah, buatlah Rohana Ismail. Bila tengok, berjujuk keluar Rohana Ismail. Alamak, akhirnya saya gunakan saya punya initial RI. Sebab initial itulah orang kenali saya semasa saya bekerja dahulu. Sehingga sekarang orang ada juga masih panggil saya RI. Saya kadang-kadang terlupa nama saya tu Rohana Ismail. Jadi saya punya page RI Rohana Ismail. Boleh pergi. Yes, Nes Philip. Ya, boleh kat situ. Dan don't forget to join me tonight at 8 o'clock. 8 p.m. I'm focusing on HR and people issue. Okay? If you have any certain issues, if you have any specific issue that you want me to deal with, to explain ataupun untuk to share, by all means. Okay? Nes Philip. Okay, thank you to everybody. Thank you very much untuk yang join saya pagi-pagi ni. Dan insyaAllah, kita jumpa pukul 8 malam nanti. Okay? Bye. Assalamualaikum. I love you all. Thank you.